Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 29 November. Pembangunan di kawasan Tanjung Manis akan terus diperkasakan bagi memastikan rakyat terus mendapat manfaat dan tidak ketinggalan dengan arus pembangunan negeri Sarawak. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata kemenangan yang diperoleh pada pilihan raya umum PRU ke-15 tidak akan disia-siakan dan akan terus merancang selain melaksanakan projek berimpak tinggi kepada rakyat. Insinyur Yusuf Abdul Wahab menjelaskan kawasan Tanjung Manis masih memerlukan lebih banyak pembangunan seperti bekalan elektrik, jaringan jalan raya, bekalan air dan telekomunikasi. Di dalam kerajaan baru nanti kita berharap kita mendapat lebih banyak lagi peruntukan untuk negeri Sarawak, sebab yang mana kita tahu memang banyak peruntukan yang diperlukan. Dan juga justru itu katanya dalam pembentukan kerajaan baru kelak diharap lebih banyak peruntukan yang akan disalurkan kepada negeri Sarawak. Beliau menambah tumpuan harus juga diberikan kepada Sarawak dan Sabah agar pembangunan di dua negeri itu setanding dengan pembangunan yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penangguhan Safari Memancing November Challenge 2022 di tapak Pesta Belawai Tanjung Manis. Penganjuran Pesta Nanas dan Buah-buahan Seriki merupakan platform terbaik untuk menggerakkan industri berasaskan eko-pelancongan dan keusahawanan. Ahli Parlimen Seriki Datuk Seri Huang Tiong Si berkata usaha ini adalah untuk memastikan pesta tersebut berada pada landasan yang tepat dan memberikan manfaat kepada segenap lapisan masyarakat khususnya di Seriki. Datuk Seri Huang Tiong Si menjelaskan penganjuran pesta itu adalah bagi mempromosi Seriki sebagai destinasi agro pelancongan yang kaya dengan hasil pertanian sinonim dengan gelaran bakul makanan Sarawak serta memantapkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Seriki. Bagi Seriki mempunyai potensi yang amat besar untuk berkembang maju dalam bidang pertanian. Dengan kekayaan sumber dan bahan mentah yang terdapat di Seriki dan sekitarnya, bagian Seriki boleh berkembang sebagai penggerak utama aktiviti ekonomi, terutamanya di kawasan wilayah dengan Sarawak. Ujarnya pelbagai usaha penambahbaikan dan pendekatan terbaru wajar diketengahkan bagi mengangkat nama Pesta Nanas dan Buah-buahan Seriki di samping mengharumkan nama Bandar Seriki yang mempunyai keunikan tersendiri. Datuk Seri Huang berkata demikian pada Majlis Perasmian Pesta Nanas dan Buah-buahan Seriki dan berharap penganjuran pesta itu pada tahun ini akan lebih meriah berbanding tahun-tahun lepas. Justru itu katanya dengan kerjasama strategik antara agensi akan mampu merealisasikan matlamat utama penganjuran pesta tersebut. Industri drone di negara ini berpotensi menyumbang lebih 50 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK selain mampu mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2030. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali berkata terdapat banyak potensi yang belum diterokai dalam industri drone komersial yang boleh digunakan untuk membangunkan ekonomi negara. Profesor Dato' Dr. Jamil menjelaskan penggunaan drone telah diaplikasikan dalam bidang pertanian, ketenteraan, infrastruktur, tenaga pelancongan dan banyak lagi industri lain. Beliau memberitahu penggunaan drone di Sarawak juga telah berjaya membanteras kegiatan pembalakan haram dan pengurusan sumber asli dengan cekap, terutamanya untuk pengurusan kayu mampan. Beliau berkata demikian pada persidangan antarabangsa ketiga aplikasi komputer dan drone Ikonda 2022 di UiTM kampus Samarahan. Mengenai persidangan itu, jelasnya ia merupakan platform bagi peserta tempatan dan antarabangsa untuk membentangkan pengetahuan dan penemuan penyelidikan terkini. Selain itu, ia juga katanya merupakan peluang yang baik untuk profesional aplikasi komputer dan drone serta industri untuk bertukar-tukar idea dan pengalaman dalam bidang tersebut. Seramai 350 peserta menghadiri persidangan 2 hari tersebut. Suatu ketika dahulu, jika mahu ke Bandar Sibu, penduduk di Kapit perlu menaiki bot ekspres dengan perjalanannya mengambil masa lebih 3 jam. Kebergantungan kepada pengangkutan air itu
akhirnya tamat apabila jalan raya Kapit ke Kenawit dibuka kepada orang awam pada 4 Disember 2020. Ikuti sejarah pembinaan jalan raya ini bersama wartawan RTM Sibu Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Projek pembinaan Jalan Raya Kapit ke Kenawit menghubungkan Pekan Kapit ke Sibu dan daerah-daerah lain di Sarawak. Diumumkan pada tahun 2009 dan kerja pembinaannya bermula pada 17 Julai 2011. Dibina secara berfasa, jajaran pertama yang dibina adalah dari Song ke Temalat, seterusnya dari Kenawit sehingga ke Nangangungun. Manakala jalan raya penghubung dari Kapit ke Song pula dibina untuk melengkapkan jajaran jalan raya hampir 80 km ini. Kalau kita lihat jalan sepanjang jalan tersebut terdapat 3 buah jambatan utama. Yang pertama adalah jambatan di Kenawit, Sungai Kenawit, dan seterusnya jambatan di Sungai Ketibas, dan kalau kita hampir sampai ke Kapit kita nampak jambatan berkembang di Sungai Yong Kapit. Projek bernilai lebih 800 juta ringgit ini walaupun sudah boleh digunakan tetapi ia belum siap sepenuhnya. Antara yang sedang dibina kini adalah Jalan Pindasan Nangangungun yang dibina agar jalan raya utama tidak lagi melalui kawasan skim penempatan semula Nangangungun yang jalan rayanya sempit dan terlalu dekat dengan kawasan kediaman penduduk. Wujudnya jalan raya ini telah memberi perubahan besar kepada penduduk Kapit, terutama sekiranya berlakunya kecemasan perubatan. Nanti ke berjalan ke bis emergency pun semua pun boleh lebih laju hari ke Subak lah ke bis jalan raya. Itu Subak kena ekspres pasang nanti hari sitik dah baru boleh berjalan pakai tidak malam hari makanya. Ada satu ketika saya tengok jururawat bawa orang sakit pakai express boat juga. Jadi bila dah siap ni macam mana perasaannya? Ya jauh lebih selesa. Ambulan boleh hantar orang terus ke Hospital Sibu jika perlu. Bagi Aisyah Abdullah, wujudnya jalan raya ini akhirnya menamatkan kisah silamnya yang terpaksa tergesa-gesa membeli tiket bot ekspres untuk balik ke kampung halaman setiap kali perayaan. Waktu gawai nah, mau jual kita nak pulang. Mau jual nak pulang ikut juga gawai. Nah dua pun si ada, atas pun si ada. Atas-atas kebanyakan atas-atas selalu kena tangkap dalam polis dalam perjalanan di air. Pengalaman kehabisan tiket dan terpaksa duduk di bumbung bot ekspres. Itu peristiwa yang akan diingati oleh ramai penduduk Kapit yang pernah mengalaminya. Yang pasti, memori ini akan tersimpan rapi kerana pengalaman seperti itu tidak akan dapat dirasai oleh generasi pasca wujudnya Jalan Sibu Kapit ini. Bagi mereka yang pertama kali menggunakan laluan jalan dari Sibu ke Kapit, apabila anda sampai ke jambatan berkembang Sungai Yong di belakang saya ini, ia menandakan anda sudah hampir tiba ke Pekan Kapit. Siri kedua, laporan khas saya ini akan mengupas mengenai apa lagi kesan-kesan pembangunan, limpahan pembangunan yang dibawakan selepas siapnya jalan raya dari Sibu ke Kapit ini. Saya Al-Hadi Syamsawi yang sahih di RTM. Kepimpinan Sarawak Energy dalam inisiatif pembangunan komuniti telah diiktiraf menerusi 2 anugerah emas pada sidang kemuncak dan anugerah CSR Global dan ESG tahunan ke-14 2022 di Hanoi, Vietnam awal November ini. Dalam satu kenyataan memaklumkan syarikat itu telah dianugerahkan emas di bawah kategori anugerah program komuniti terbaik untuk memperkasakan komuniti orang asli selamat dan berdaya tahan dalam program Bakun dan emas di bawah anugerah pemberkasaan wanita untuk memperkasakan wanita orang asli program komuniti. Menurut kenyataan syarikat itu, pengiktirafan itu memberi tumpuan kepada pembinaan kapasiti dan mata pencarian mampan untuk memperkasakan wanita di Sarawak dalam kawasan yang terjejas oleh projek tenaga, termasuk program literasi dewasa Penan Sarawak Energy yang meliputi kawasan Murum dan Baram. Ia juga termasuk program pembangunan kraf tangan untuk pertumbuhan sosioekonomi dan pemeliharaan warisan, terutamanya kraf asli dan keusahawanan serta pembangunan kapasiti selain memberi tumpuan kepada program keusahawanan wanita dan peningkatan kemahiran.
Di bawah inisiatif Pelaburan Komuniti Tanggungjawab Sosial Korporat CSR, Syarikat Loji Hidroelektrik Bakun HEP menempatkan semula komuniti asap Koyan Belaga yang terdiri daripada 15 rumah panjang dengan lebih 15,600 penduduk adalah sasaran penerima kesedaran keselamatan kebakaran dan program pencegahan. Ia dilaksanakan dengan kerjasama Bomba Sukarelawan Sungai Asap yang bertindak sebagai responden pertama kepada 7 kejadian kebakaran di penempatan semula Bakun dan kawasan sekitar. Mengulas mengenai anugerah tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Sarbini Suhaili berkata, pengiktirafan antarabangsa ini diwujudkan dengan sokongan dan bimbingan Kerajaan Sarawak, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi serta dedikasi 5,400 pekerja Sarawak Energy. Beliau juga mensahirkan penghargaan kepada komuniti yang telah terjejas selain berharap terus bekerjasama dalam program Sara Hidup Mampan. Sementara itu, Naib Presiden Kanan Perkhidmatan Korporat Sarawak Energy, Siti Aisyah Adenan menekankan melalui inisiatif pelaburan sosial, syarikat itu komited untuk menyokong pembangunan komuniti dan keusahawanan dan berusaha untuk melabur selain memacu pembangunan dalam kalangan komuniti di kawasan syarikat tersebut beroperasi. Mewakili Sarawak Energy untuk menerima anugerah itu ialah Pengurus Besar Korporat Tanggungjawab Sosial, Jiwari Abdullah. Perkembangan semasa COVID-19 di Sarawak. Angka kes positif COVID-19 di negeri ini melepasi jumlah 1,000 pada Minggu Epidemiologi ME ke-47. Kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan sebanyak 1,046 kes direkodkan pada ME ke-47 berbanding 814 kes pada minggu sebelumnya. JPBN dalam kenyataan itu juga memberitahu 3 kematian turut direkodkan masing-masing di Seri Aman, Betong dan Serikei. Pada minggu ke-47, kes tertinggi dicatatkan di Kuching dengan 354 kes diikuti 147 di Sibu, 96 di Bintulu dan 93 di Miri. Daerah lain mencatatkan antara 44 dan sifar kes. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Selasa 29 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sehingga berjumpa lagi. Salam perpaduan. Assalamualaikum.